Terima kasih banyak. Saya berapa lama tak sampai sini, kemudian rasa terharu kerana yang datang, berdiri pun ada, tak ada kursi pun ada. Sebab tu saya gagah naik juga. Naik salam dengan kawan-kawan. Terima kasih banyak. Ini saya syukur, Alhamdulillah, sebab saya ni pernah lalui satu zaman yang susah. Pernah duduk atas sekali, pernah duduk bawah sekali, lokap. Dan ni orang lain gantilah tempat tu. Ya. Tapi saya semua ambil ini, takdir Allah SWT, dia patut mengajar kita. Apa dia? Bahawa dalam hidup ini, kita terima dengan sabar, ujian, tapi kita kena belajar. Jangan kita rasa bila ada jawatan dan pangkat kita perasan. Kita lupa bahawa orang bagi kita kepercayaan dan amanah. Jadi sebab itu kita kena tahu dan rasa keperitan hidup orang. Betul kalau orang tanya Anwar, macam mana rasa? Menyesal tak? Saya kata dah. Allah uji kita, kita terima dengan baik. Ingat Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, Ayun nasu asyaddu balaan. Kalangan manusia ni siapa yang paling kuat terima bala? Terima ujian. Sahabat-sahabatnya mungkin mereka. Atau kita masuk penjara, keluar penjara, ada yang kena pukul, ada yang tak ada kerja, ada yang sebab sokong pembangkang, ada keadilan sampai kena buang kerja. Ya. Susah hidup dia. Tapi Rasulullah jawab tu mesti peringatan kepada kita. Ayun nasu asyaddu balaan. Itu soalan. Di kalangan manusia, siapa yang banyak hadapi ujian dan masalah? Rasulullah jawab, Al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal. Yang paling banyak ni orang yang paling baik di kalangan kita, para nabi. Ya. Dihina, dibaling batu, disiksa, hidup penuh derita. Padahal orang yang paling dikasih oleh Allah Ta'ala. Tapi kita kena terima dengan sabar. Jadi itu orang-orang yang pertama yang paling teruk ujiannya. Kemudian thummal amthalu, orang yang cuba ikut cara itu. Itu disebut sahabat, tabi'in ila yaumiddin sampai akhir. Lepas itu thummal amthalu fal amthal. Kalau kita nak tegak keadilan, hidup dengan baik, tolak rasuah, tolak penyelewengan, tolak penindasan ke atas rakyat miskin, kita kena terima, sedia terima masalah dan ujian. Kalau tak terima, itulah yang jadi porak peranda. Bersyarah bukan main. Berdentub detap, berjuang soal rakyat. Bela nasib Melayu, hidup Melayu. Main satu pihak pula, bela nasib umat, Allahu Akbar. Tapi bila dia uji sikit dengan pangkat, dia terima allowance apa tu jugalah. Ini menyebabkan kita harus soal. Sekarang ni musim fitnah banyak. Jadi Ustaz Darif, Menteri Agama kata, jangan fitnah. Saya setuju. Bukan saja parti, semua. DAP ke, keadilan ke, UMNO ke, PAS pun sama. Jangan fitnah. Bercakap berdasarkan fakta. Kalau kita bangkitkan soalan, masalah, jangan kita terbawa-bawa kerana kemarahan kita. Kena bagi fakta dia. Jangan bodohkan rakyat. Kerana dia ahli keadilan, buat apa pun tak apa. Curi pun tak apa, bunuh orang pun tak apa. Atau kalau kita atas nama UMNO, maka pemimpin dia curi bilion-bilion ringgit pun tak apa. Hidup Melayu, bosku. Itu bangang jawabnya. Takkan hang tak tahu. Satu dunia tahu. Saya tak ada peribadi dengan Datuk Seri Najib. Sebagai peribadi, dia simpati. Dia memang dia susah lah ni. Tetapi soalnya, ambil duit. Macam kes baru ni, 42 juta masuk akaun sendiri. Mana boleh? Dan kita tak apa. Boleh lupa? Tak boleh. Kalau dia sebagai individu, tak apa. Sebagai pemimpin, dia mesti jaga nasib rakyat. Kalau kita biarkan, selamanya lah negara jadi macam ni. Hang buatlah apa pun. Hang curilah banyak mana pun. Hang ambillah tanah siapa pun. Hang jijaklah hak rakyat. Kami tetap sokong. Sebab kami berterdarah RM100-200 hang bagi. Yang hang bagi, yang hang ambil bilion ringgit. Ini kita kena faham. Sebab itu bila jadi masalah sekarang ni, tak semena-mena menjadi pemimpin, pejuang-pejuang Melayu pun derah kami. Aku tak pernah dengar dia berjuang nasib Melayu. Banyak begitu hebat.
Tanah Rizab Melayu habis. Orang Melayu tengok nelayan, tengok pekebun pebeloreh getah, tengok pesawah padi, hidup dia bagaimana? Banding dengan hidup pemimpin-pemimpin besar. Rumah di Kuala Lumpur, rumah di London, rumah di Amerika. Harta ratus-ratus juta. Saya bawa di parlimen ni, saya nak bawa lagi ni. Semalam giliran Menteri Kewangan. Isnin cuti Maulud. Selasa Ketua Pembangkang saya bercakap. Aku balon dia habis-habis. Ya. Saya kata pasal Pandora Papers. Apa menatang Pandora Papers ni? Yang ni dia dapat tahu pemimpin-pemimpin Malaysia. Perdana Menteri, Menteri Kewangan lah. Hak dulu. Kumpul ratus-ratus juta ringgit. Simpan di luar negara. Itu makna dia. Ya. Menteri Kewangan. Simpan duit. Ini fitnah. Fitnah apa? Ada rekodnya. Saya bagi tahu depan Perdana Menteri. Setahun yang lalu. Saya tanya bukan Perdana Menteri lah. Saya kata, ini Pandora Papers tak boleh siasat ke? Lembaga hasil dalam negeri. Orang lain kutip cukai banyak-banyak. Ni yang buat pelari cukai, buat pelari ratus-ratus juta, kutip lah. Dah kutip pada orang bawah, susah payah pasal apa? Polis, bahagian jenayah atau commercial crime. Bank negara. Tak tahu, tak siasat. Gubernur Bank Negara sampai hari ini belum jawab lagi kes Bank Negara. Kes 11 MDB. Yang ni jadi masalah. SPRM. Siasat lah. Bila setahun yang lalu saya tanya Ismail, Perdana Menteri. Apa dia jawab? Ya, akan siasat. Orang Kedah kata ya. Ya, tak ada titik. Ingat, orang budak-budak tak tahu. Orang tua-tua tahu. Tuk saya kalau marah. Buat dia kata, ya. Buat dia kata, ya. Ni ya ada titik kata tak. Ya kalau tak ada titik ni mana? Ya tapi tak buat apa. Inilah nasib kita. Pasal apa orang besar-besar pakat sama dia? Ada bukti ratus juta ambil daripada negara, simpan untuk anak pinak dia di luar negara, tapi tak ada tindakan. Tak ada siasatan. Ni negeri apa? Hukum apa? Hukum hutan. Hukum rimba. Hukum rimau dan singa. Siapa kuat, dia betul. Tak kira dia curi, tak curi. Ini, ada dengar pemimpin UMNO minta siasat Pandora Papers? Ada dengar pemimpin PAS minta siasat Pandora Papers? Ada dengar pemimpin Bersatu minta siasat? Tak ada. Sebab apa? Kamu pergi ke kampung, tegakkan keadilan. Allahu Akbar. Tegakkan syariat. Allahu Akbar. Pasal apa dalam merompakkan begini kamu diam? Semata-mata kerana kedudukan kamu. Ya. Jadi saya rasa saya akan tanya lagi. Ya. Itu satu bab. Pasal apa susah sangat negara kita ini? Nak hentikan kerja rompak-rompak ni. Saya lama dah. Masuk keluar penjara pun dah sampai 11 tahun. Masuk keluar. Ya. Kes bola, kes tolong rakyat petani. Kes kedua pasal rakyat baling miskin. Kes ketiga bergaduh dengan Tun Mahathir, Datuk kita. Kes keempat Najib. Dia bubuh saya minggu-minggu pertama tu, dia lempak atas lantai je. Umur saya masa tu dah tua dah. Lempak atas lantai. Lah ni kau tak dapat kata, mestilah layanan aku ni amboi bawang tau no. Kalau India dia kata karma tu. Ya. Tapi bila orang tanya saya kata tak apa. Kalau dia sakit, bagi jumpa hospital. Kalau dia nak tidur, tak apalah kata sikit-sikit pun tak apa. Supaya dia sedar, orang lain hang kena bagi layanan yang sama. Jangan ingat hang ni Datuk Seri ke, anak orang besar ke, orang kaya Indra Shah Bandar ke. Tak ada. Di penjara mesti satu law, satu rule. Ini satu pengajaran kepada kita. Baru orang ramai tahu macam mana layanan di hospital. Di penjara. Masa saya dulu semua tak kena. Bila bercakap, ingat 1MDB mula-mula bila saya bangkitkan di parlimen. Gelak. Wah, saya kata pasal apa 1MDB ini tidak telus.
Itu saya sebut 2011. 2011 saya dah bangkitkan. Orang UMNO ada gelak. Dia ingat saya ni, Anwar ni tak habis-habis. Lah ni, siapa gelak? Ya. Nak tutup macam mana? Satu dunia tahu. Ya. Saya jumpa Jokowi, Indonesia. Hsien Loong, Singapura. Duterte, Presiden Filipina masa itu. Narendra Modi, Perdana Menteri India. Saya jumpa. Saya nasib baik walaupun saya tak ada jawatan apa. Saya ahli parlimen saja. Pergi mana-mana orang masih layan. Sebab apa? Dia tahu bila Anwar bercakap ni, rakyat ramai di bawah-bawah sokong dia. Kalau setakat saya seorang, Anwar dia tak peduli. Tapi dia tahu kita mewakili sentimen dan semangat rakyat. Jadi ini saya nak sebut di sini. Sebab semalam kita bercakap pasal belanjawan. Saya percaya tadi saya dengar ada juga yang ulas. Dan hari Selasa saya ulas panjang. Dia bagi ketua pembangkang ni ulai sama time dengan Menteri Keuangan berucap. Dengar lah apa. Jadi saya nak ulas berdasarkan fakta. Ya. Dia betul bagi sikit-sikit. RM100 kat ni, RM200 kat nelayan. Ada betul. Tetapi yang dia tak abang apa? Belanjawan pembangunan paling tinggi dalam sejarah, 97,000 juta ringgit. Baik. Kontrak kita tanya dulu, tak jawab sampai lah. Hampa tak belajar ke daripada dulu? Ada kapal lingkup berbilion-bilion ringgit. Tu pun ada veteran tentera sokong mereka. Saya nak tanya sikit, kalau ada veteran tentera, tengok cermin sikit. Hampa kerja susah payah. Masuk hutan. Tak jumpa bini berbulan-bulan. Dan pemimpin tergedarah duit rakyat, ambil ratus-ratus juta, bilion ringgit. Dan hampa jadi pecah-pecah di bawah. Veteran, tentera ni pejuang. Dia mesti ada prinsip hidup dia. Dan saya terima kasih kerana yang saya nampak kebanyakan macam di Port Dickson, ramai veteran tentera. Ramai yang mula sedar dan rasa tak boleh biar dah. Mana ada jawapan? Tak ada jawapan. 1MDB masih belum habis selesai siasatan. LCS belum. Ini sebelum LCS ada dulu vessel OPV dulu. Mana ini bukan baru. Sebut apa dia masalah. Tentera laut kapal daripada sapu. Tentera udara kapal terbang daripada sapu commission. Submarine dulu ingat. Masa Datuk Seri Najib, Razak Baginda ambil commission berapa? 100 juta euro. 320 juta ringgit. Bila kita tanya di parlimen, itu commission. Dan commission halal. Corruption haram. Mana-mana orang bawah ambil 100 ringgit, corruption haram. Kalau dia dapat commission 500 juta, itu commission halal. Kepala bapa hamba. Perbodohkan rakyat. Ya, ini bukan, ini saya tanya di parlimen, dia jawapan di parlimen. Ini bukan saja cerita-cerita fitnah orang tak. Saya tanya di parlimen dan dijawab di parlimen. Memang ya 100 juta euro. Ya, syarikat dapat. Tetapi bukan rasuah. Inilah keadaan negara kita. Kita sebut Felda, sapu duit. Felkra, hilang duit. Mara, hilang duit. MySejahtera, yang kita kena buat pasal sakit ni. Sampai sekarang belum jawab. Siapa dapat? Pasal apa harga sebegian? Beli vaksin yang suruh cucuk kita ni. Berbilion ringgit. Sampai sekarang belum ada rekod. Belum ada jawapan akaun berapa harga, syarikat mana dapat, bila beli, tak ada. Saya, selagi ada kudrat saya nak bagi tahu, saya tak akan tolak langsung. Ya. Saya akan, ni geram nak turun. Apa masalah paling banyak? Pasal apa saya turun? Saya tengok, bila saya bercakap, bila nampak mata saya lebih rasa kesan. Tengok macam mana orang perhati, dengar kita. Saya bawa usul Perdana Menteri. Boleh tak bawa usul bincang harga barang? Apa di Sungai Petani tak ada masalah harga barang? Ada. Dia tak jawab. Saya tulis speaker nak bahas, tak boleh.
Ni apa dia menatang ni? Parlimen tak boleh bahas soal harga barang. Harga ni saya pergi mana? Port Dickson ke, Batu Pahat ke, Bandar Tun Razak ke, ni nak pergi lepas ni kat Pait Buntam ke, Titi Sorong kat mana? Tanjung Piandang. Orang ditanya harga barang naik. Tapi nak bahas di parlimen, tak boleh. Sebab apa? Dia guna kuasa. Siapa kuasa dia? UMNO, Bersatu, PAS. Ini 3 parti melarang segala keputusan kerajaan supaya tidak boleh dibahaskan. Bahas saja. Supaya orang tahu masalah dia. Pasal apa harga minyak kelapa sawit tinggi? Padahal kita ekspor banyak. Untung berbilion ringgit. Apa cadangan saya? Saya kata, ambillah untung banyak hampa punya pasal. Tapi bagilah had 10% jual dalam negara. Dengan untung sikit. Bukan dengan rugi tak. Kalau untung dia RM100, ambillah 800 atau 900. Yang untuk ekspor. Untuk dalam negara, ambillah RM100 untung apa. Tapi bagi rakyat dapat harga yang murah. Sampai sekarang, dah 2 tahun saya bangkitkan, tak berani. Nak jumpa tokoh-tokoh besar IOI, Saim Dabi, Guthrie. Yalah saya cakap besar ni. Yang untungnya 800 juta setahun. 1 bilion ringgit setahun. Macam mana nak jadi pemimpin rakyat tak berani berdepan dengan syarikat-syarikat besar. Runding supaya dapat. Ini saya kata. Sebab itu dia orang sekat. Dalam media tak boleh keluar. Kita terpaksa guna media sosial. Dan turun macam ni. Lepas tu saya kata petang tadi di Matampau Ustaz ada kenduri. Main sini. Pukul 8 malam 8 maghrib di Bukit Mentajam. DAP memang program. Lepas tu turun ke Batu di Pait Buntang, Titi Serong. Susah. Kadang-kadang anak-anak macam Dr. Firdaus dia buat program saya, dia ingat saya umur 40. Mana satu malam redah berempat ceramah. Tapi tak apalah. Sementara orang nak dengar. Kalau PAP 15 orang tak ada, tu kan kena berhenti lah. Jadi, dan kita kena kemukakan hal ini. Sendiri kerana dibatasi dengan syarat-syarat. Saya nak rayulah tuan-tuan, perempuan. Nak kata kita sempurna, saya tak kata. Sebab apa? Masa 22 bulan tu ada yang kita buat baik. Tapi ada juga masalah. Yang kita janji tak dapat ditunaikan secara bersungguh-sungguh. Saya tak bertahan. Tetapi jangan kita nafi, tak ada, seolah-olah tak ada kebaikan. Kalau tak ada kebaikan, tak ada orang tahu pasal 1 MDB. Najib tak ganti tempat saya dah. Jadi ada. Cuma masa tu Tun Mahathir Perdana Menteri lah. Jadi apa masalah perubahan kita nak buat tu tertangguh lah. Jadi saya rayulah kepada kawan-kawan semua. Sungai Petani ni kubu kita. Kubu keadilan dan Pakatan Harapan. Saya nak minta tolong kawan-kawan. Sekurang-kurangnya kita boleh percaya. Sungai Petani jangan tak ambil risau dah. Pilihan raya ni, insya-Allah kita tetap pegang parlimen. Tapi kita kena kerja. Dan saya nak beritahu lah, saya tak mahu percaya. Saya pun dekat-dekat pilihan raya dulu tak kena maki sangat. Allah ni dia memaki yang bahab. Teruk lah, macam-macam. Dulu ejen Yahudi lah, ejen Amerika lah, ejen alat Cina, alat DAP lah, kemudian perempuan lah, jantan lah, lembu ya tak lagi. Hari tu saya balik Corong Tokun, tidur di rumah. Itu saya ikut nampak kat tingkat, nampak lembu betina kat luar tu. Saya kata kat abang saya, pergi kat jauh sikit. Pasal apa, ni dia ambil gambar, tapi dia tengok Anwar dia terdesak. Tak boleh kira buat ni dia pergilah. Hampa gelak lah betul tak kena. Aku kena tak habis-habis. Sakit ejen sana, ejen sini. Ya, tapi tak apa. Saya macam boleh belum melawak, tak ada apa. Ini semua sebab kita baca tadi hadis awal-awal ingat. Ujian yang kita ni sikit. Kita dah rasa besar. Tapi ujian kita sedikit berbanding dengan apa yang dirasa yang terpaksa dilalui oleh para nabi, anbiya dan tabi'in selepasnya. Jadi ujian kita kecil. Jadi jangan kita cerita pasal ujian kita. Baik, susah-susah saya makan tak apa, cukup. Anak-anak saya belajar semua. Susah-susah orang kampung, kadang-kadang makan tak cukup. Susah-susah saya di penjara, dia pergi gigit makan walaupun tak apa lalu.
Ada juga. Susah orang kampung. Sebahagiannya. Nak makan pun susah. Sakit nak bayar tak kerti macam mana. Kalau sakit jantung tunggu 6 bulan. Cukup 5 bulan dia pun pi. Jadi saya tak pernah kata saya susah pada orang lain. Ya. Tetapi tanggungjawab saya ada khudrat, ada semangat, saya akan terus menyuarakan. Saya satu benda, hang nak beli tak upaya dah. Okey. Nak beli hang bagi berapa ratus juta apa hang boleh pi, tak makan. Hang nak ugut, hang ugut, kita tak peduli dah. Tangkap, pukul kena pukul dah, kena telanjang dah. Semua dah rasa. Ha? Sebab tu saya kata, tak jarang orang santap di istana. Baru ni, minggu sudah menghadap Tuanku Sultan Kedah. Mana menghadap Sultan Kedah, makan dengan cukup. Makan istana lah, sedap berada. Makan di istana Presiden Indonesia. Perdana Menteri Thailand, minggu sudah saya jumpa. Ni orang Thai tadi, mana orang Thai tadi? Baik. Minggu sudah saya jumpa, dijemput. Ya, Anwar, ahli parlimen saja. Tak ada apa. Pergi di Thailand, sampai berucap. Ada ucapan. Kemudian, malam, lepas maghrib, Timbalan Perdana Menteri, Dr. Anutin, jemput makan malam. Esok tu, ada program dengan peniaga-peniaga semua jumpa saya. Nak balik tu, Perdana Menteri, maksud pemangku, Jendera Prawit, panggil pula ke rumah dia. Saya tak ada apa jawatan. Tak payah jadi Perdana Menteri, dia berjumpa Perdana Menteri orang. Tapi janganlah perasan. Saya kena ingat, dia panggil itu bukan sebab saya Anwar Ibrahim. Sebab dia tahu sejarah kita, dan dia tahu sokongan yang kita ada, dan dia tahu kemungkinan insya-Allah pilihan raya ini orang akan sokong dan naik. Kalau tidak, dia tak panggil. Tak ingat ahli parlimen mana pergi, tak ada peluang jumpa. Nak jumpa menteri pun susah. Jadi saudara, pengajaran dia apa? Jangan kita terpukau dengan kilauan harta dan kuasa. Atau gerun dan takut dengan tekanan dan ugutan. Kalau ini kita dapat lepasi, baru boleh kita bercakap soal perjuangan. Kalau tidak, kita boleh bercakap syarah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Mana orang yang melangkah hidup dia untuk berjuang. Tapi sikit ugutan lari habis. Sebab itu, atau sikit jawatan. Tengok, menteri berapa sekarang? Dengan duta khas semua 72, 73. Penasihat kepada Perdana Menteri ada lagi 5. Dan Menteri tak apa cerdik, banyak penasihat. Baik. Kemudian kerja apa? Harga barang selesai tak? Mutu pendidikan sekolah naik tak? Kesihatan dia keadaan sama. Jadi apa yang dia buat? Sebab itu bila Perdana Menteri panggil saya tahun lalu, lepas kita ada kerjasama soal tambahan peruntukan untuk COVID dan untuk orang miskin, dia setuju. Jadi dia terima kasih kat saya. Jadi dia naik taraf saya sebagai jawatan Ketua Pembangkang bertaraf menteri. Wah, saya pun kata bagus. No? Okey. Lepas tu, bagi pula gaji bulanan 14,000 sebulan. Elang kerayaan 12,000 sebulan. Elang dana, elang kereta 2. Satu fire, satu lagi 2. Kemudian allowance baju musim sejuk 4,000. Aku kata apa menatang ni? Orang nak dapat RM100 riuh ni. Maka pada hari ini kita umumkan RM100. Orang buroi tepuk. Aku kata, ni 4,000 allowance menteri baju sejuk. Musim sejuk. Ada budak muda kalau hampa sokong, bertenyih muka ada sikit. Mana boleh macam tu? Baik. Apa saya jawab? Saya jawab terima kasih. Apakah saya terima? Saya tak boleh terima. Sebab apa saya tak boleh terima? Kalau saya terima nak bercakap dengan petani, ini muka aku tak tahu mana. Pirah muka hang pun cabuk. Cakap berdegah-degah, orang bagi duit sikit hang sapu. Kemudian main syarah minta kami sokong. Saya tak mau. Apa masalah, apa isu dia? Soal maruah. Saya soal maruah. RM50,000 sebulan.
Hai, teringin juga. RM50,000 bukan setahun, sebulan RM50,000 dia nak bagi ke saya. Apa saya buat? Saya terpaksa tolak. Baik, yang lain, yang kepiah tinggi, baju Melayu, yang coat tie, yang serban jubah, ambil tak? Itu beza dia. Siapa dia? Hampa fikir sendiri. Kalau ambil, buat kerja sungguh-sungguh, tak apa. Kerja apa hampa buat? Pelaburan apa? Kehidupan rakyat yang mana terbela? Ini tak. Itu satu bab. Saya balik rumah. Habaq Kak Aziza. Aziza, Abang Mak panggil tadi. Mai mana? Perdana Menteri. Dia kata apa? Dia bagi ini jawatan menteri. Apa dia? Dia bagi jawatan menteri, saya kira allowance RM50,000 sebulan. Jadi, abang tolak. Tak kalah malu lah kita, pergi kawan kampung yang tak ada kerja, budak-budak muda, allowance tak ada apa, tak ada. Kita ambil RM50,000 sebulan. Tahu Azizah kata apa? Alhamdulillah. Tu aku sayang bini aku. Kalau bini macam depa tu, abang, dah kita berpuluh tahun hari tu abang di penjara. Keluar ni belilah belian baru sikit, tak boleh ke? Kalau bini macam tu mampu aku. Tapi bila saya sebut, saya tolak, dia kata alhamdulillah rezeki tangan Allah. Kita bukan miskin sampai tak cukup makan, cukup lah. Kereta ada, anak-anak menerpas dah, cukup. Saya syukur alhamdulillah. Tapi yang nak pengajaran ni, kerana ini tak sampai makluman ni kepada orang Sungai Petani kerja. Semuanya disebut oleh Ketua Audit Negara, bukan saya. Jabatan Kerajaan. Baik. Saya nak sebut pilihan raya kali ini, kita patut kata cukuplah. Cukup. Nak minta mereka, nak rayu, saman, masuk mahkamah, masuk penjara, dah sudah. Ada pengejaran? Tak ada. Ada pengejaran? Tak ada. Ada pengejaran? Tak ada. Kerajaan. Saya dah berapa tahun? 8 tahun Menteri Keuangan. 1 inci tanah saya tak ambil. 1 balak saya tak ambil. 1 kontrak tak ambil. Sebab tu dia kena cari kes-kes lain. Ini kata Tok Guru Nik Aziz. Tok ni kata Anwar ni masa jadi Menteri Keuangan, tak ada sikit abuk dia ambil. Oleh itu dia kena cari kes lain. Depan belakang semua ni. Kerana dia tahu tak ada modal dia. Ini kata Tok Guru Nik Aziz. Jadi saudara, rayuan saya apa? Rayuan saya yang hadir ni, tolonglah kerja kuat sikit. Jangan bagi hilang undi kita dan sokongan kita. Kali ini kita nak kuat di Kedah, kuat di pusat. Dan saya tak muda lagi. Tapi setakat naik bukit tu boleh. Jangan koman ni. Adalah tekad sikit. Dengar-dengarlah siapa dan bicara Hampa Bersatu ke UMNO ke PAI ke, dengar saya tak ada masalah. Tetapi biarlah clear tekad kita. Cukuplah. Cukup. Nak berani, saya nak bagi tahu betul-betul lah. Lillahi ta'ala. Orang boleh jadi pemimpin. Perdana Menteri ganti dah banyak lah. Tapi Perdana Menteri macam lah ni, dia baik. Saya pun panggil dia baik lah, baik. Dia pun panggil saya Anwar, semua okey. Saya ajak makan, dia makan. Bukan saya ajak, dia lah ajak makan. Ya. Tapi mana dia boleh menjadi Perdana Menteri macam tu? Hari-hari duk kena ugut. Zahid kata, ya, mana boleh Perdana Menteri? Jadi ketuanya siapa dia ni? Nak buat dasar macam mana? Dia kena ada satu ketua. Ini ketua pun tak pasti. Nak pilihan raya pun, baik. Jumpa Agung. Baik, saya akan jumpa Agung. Bawa kes ni. Baik, saya bawa. Pergi ke Agung silap macam mana pun, saya bawa, tak jadi bawa. Pilihan raya. Jadi, yang nampak sangat tak boleh. Kemudian, ni, ada Menteri PAS, Menteri UMNO ni, dalam kabinet. Bila kabinet, itu keputusan bersama. Sokong Perdana Menteri. Di belakang tulis surat kepada Agung, kami tak setuju pilihan raya. Perdana Menteri itu berucap, buat keputusan bagi pihak Jemaah Menteri, kabinet. Hatu pun. Mana boleh. Ni, dia puan ni yang ada ni, patut turun belajar Malaysia Tengku Kuasa KKK lah. Macam mana nak mesyuarat. Ataupun pergi mesyuarat Tengku Kuasa Masjid. Jadi itu sampai keadaan. Pernah berlaku dalam sejarah kita? Tak pernah. Pernah berlaku tak berpuluh-puluh tahun kita merdeka. Macam ni punya keadaan.
Ni Perdana Menteri tahu ni, ketua dia kata lagu ni. Kemudian menteri-menteri lain balah. Serang menyerang. Ya. UMNO, PAS bersatu tu satu coalition bersama. Tapi di luar serang menyerang, terus serang. Jadi tapi dia bersama sebab apa? Nak jaga kuasa. Sebab apa? Allowance dengan kurang. Tang lain tak jadi. Cukup. Dengan marahlah banyak-banyak. Jadi saya nak ke Bukit Mentajam, nak ke Peri Buntak, minta doa supaya semua selamat insya-Allah. Kita main lagi Johari kan kali ni ya. Dia jari bagi saya minum je. Apa kuih apa tak bagi lagi. So bersyarah. Pi tadi mentampau tak ada makan. Dia kata nak kena pergi cepat. Yang cepat mai tahun ni tak ada juga. Dia kata tak apa-apa saat ni ada makan di Bukit Mentajam. Gaya nak makan dia panggil ceramah. Lepas lagi. Tu yang aku kuih ni. Tak apa, alhamdulillah. Melawak. Baik. Jangan lupa. Jadi macam mana kata tapi saudara, adik-adik semua ni ada kata tak ada, bukan ahli. Macam mana dapat kerja? Bukan ada jawatan dalam pilihan raya. Tak apa, jangan bimbang. Siapa ambil video ucapan tak ada? Mana? Siapa ambil? Okey. You pusing daripada sana, pusing. Ini datang ni, jangan lepas. Yang bawah pokok ni. Belakang-belakang sekali. Anu Aci tu kecil hati tak ambil gambar dia. Okey. Ambil semua pasal saya nak buat pengumuman penting. Saya nak buat pengumuman penting. Semua kena dengar pasal persiapan pilihan raya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan kuat kuasa yang ada sebagai Presiden Parti Keadilan dan pengurusi Pakatan Harapan bawah amanah dan DAP sekali, dengan ini mengumumkan semua yang hadir daripada atas sampai ke tepi parit, sampai atas kerusi, sampai kalah di tepi mana? Kedai tu. Semuanya diangkat sebagai pengarah penerangan pilihan raya. Okey? Jadi kalau lebih besok orang tanya, hang ni cakap banyak ni apa dia ni? Hang mana ni? Ni. Anu ada lantik. Mana tahu? Ini dia. Ambil video, saya akan masuk ke dalam Facebook, saya ke social media, boleh tengok. Kalau SPR kan ditanya, tengok ni. Dia dah lantik. Mana bukti ni? Tengok. Jangan terlepas gambar ni, ambil saya tak bayar lah. Kena pusing betul-betul, jangan terlepas. Baik. Setuju ke? Setuju betul ke? Alhamdulillah. Reformasi. Lawan tetap. Lawan sampai. Membujur lalu melintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.